Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba', sambungan solat beberapa orang sahabat tabi'in dan ahlullah. Pada suatu kali Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an mengimami solat. Setelah selesai, beliau pun berkata, syaitan telah membuat satu serangan terhadapku. Dia memasukkan lintasan dalam hatiku bahawa akulah orang yang paling baik. Kerana kebiasaannya orang yang paling baik dijadikan imam. Aku sekali-kali tidak akan menjadi imam lagi. Pada suatu hari, Hadrat Maimun bin Mihran rahmatullahi pergi ke masjid dan didapatinya solat berjemaah telah pun selesai. Lalu beliau pun membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berkata, aku lebih menghargai kelebihan solat berjemaah daripada kerajaan Iraq. Diriwayatkan bahawa apabila para wali Allah ini terlepas takbiratul ula, mereka akan berduka cita selama 3 hari. Sekiranya mereka ketinggalan solat berjemaah, mereka akan berduka cita dan menyesal selama 7 hari. Hadrat Bakar bin Abdullah rahmatullahi berkata, jika kamu mahu, kamu boleh berbicara dengan Allah SWT tanpa perantaraan pada bila-bila masa. Seorang bertanya bagaimana caranya. Beliau jawab, berwuduklah dengan sebaik-baiknya lalu dirikanlah solat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa satu ketika Nabi SAW dan kami saling berbual-bual. Apabila tiba saja waktu solat, kelakuan baginda SAW akan berubah sama sekali. Seolah-olah baginda SAW tidak mengenali kami lagi dan baginda SAW sibuk memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada Allah SWT. Semasa bersolat, air mata Hazrat Said Tunuhi rahmatullahi berterusan mengalir membasahi pipinya. Seorang telah bertanya kepada Hazrat Khalaf bin Ayub rahmatullahi, tidakkah lalat mengganggu kamu semasa bersolat? Beliau menjawab, aku tidak akan membiarkan diriku terkesan dengan sesuatu yang akan membawa kecacatan kepada solatku. Penjenayah pun begitu tabah menahan sebatan pada pihak berkuasa semata-mata supaya dikatakan orang bahawa mereka ialah orang yang tahan lasak dan kemudian menceritakan keadaan mereka itu dengan bangga sekali. Sedangkan aku berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Berkuasa. Adakah patut aku bergerak-gerak kerana seekor lalat? Dituliskan dalam kitab Bahyatun Nufus bahawa seorang sahabat radhiyallahu an sedang bersolat pada waktu malam. Seorang pencuri telah datang lalu mencuri kudanya. Beliau melihat kejadian tersebut, namun solatnya tidak diberhentikan. Selepas peristiwa itu beliau ditanya, mengapa tuan tidak menangkap pencuri tersebut? Dijawabnya, solat yang sedang aku sibuk kerjakan adalah lebih bernilai pada kuda itu. Kisah masyhur mengenai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila badan beliau alhamdulillah terkena anak panah dalam peperangan. Biasanya anak panah itu akan dicabut keluar semasa beliau sedang bersolat. Satu ketika satu anak panah telah tersusuk pada pehanya. Orang ramai cuba menarik anak panah itu tetapi tidak berjaya. Mereka pun bermesyuarat lalu mengambil keputusan bahawa anak panah tersebut perlu dikeluarkan ketika beliau bersolat. Apabila beliau mula mengerjakan solat sunat dan beliau sedang sujud, mereka menyentap anak panah itu sehingga tercabut. Setelah selesai bersolat, beliau melihat orang ramai berada berhampirannya. Beliau bertanya, adakah kamu datang untuk mencabut anak panah? Mereka berkata, kami telah pun mencabut anak panah itu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku tidak sedar apa-apa pun. Diriwayatkan tentang kisah seorang wali Allah yang sedang cuba hendak tidur pada waktu malam tetapi tidak dapat lena. Lalu beliau pun bangun mendirikan solat. Beliau berkata, wahai Allah, Dikau maha mengetahui bahawa kerana takut ke api neraka lah mengantukku telah lenyap. Setelah berkata demikian, beliau akan sibuk mengerjakan solat sehingga waktu subuh. Terdapat banyak kisah tentang wali Allah yang menghabiskan sepanjang malam mereka dengan beribadat kerana gerisah dan asyik merindui Allah SWT, sehingga tidak mungkin dikumpulkan dalam kisah itu dalam sebuah buku. Kita sering melihat orang ramai sanggup berdiri di panggung-panggung wayang dan di tempat-tempat hiburan sepanjang malam. Mereka tidak pun berasa letih dan tidak juga mengantuk. Ini adalah mereka berasa nikmat melakukan perbuatan maksiat. Oleh itu, kita tidak patut meragui kisah-kisah di atas kerana para wali Allah tersebut juga menasai kenikmatan dalam beribadat. Bertuahlah seseorang sekiranya Allah SWT menganugerahkan kepadanya keseronokan dan kenikmatan dalam beribadat kepadanya. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.